Nama saya Siti Nurin Nabila binti Hilmi, nombor metrik 17 DSK 20F1008. Nama saya Rismawati Ansyah binti Saputra, nombor metrik saya 17 DSK 20F1012. Nama saya Nur Natasha binti Muhammad Asri, nombor metrik saya 17 DSK 20F1014. Nama saya Irna Zulaika binti Rohimi, nombor metrik 17 DSK 20F1026. Batu seremban dikenali sebagai batu serembat atau selambut. Permainan ni gemar dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Ia biasanya dimain secara kumpulan, iaitu 2 orang atau lebih. Objek-objek seperti bulu kaca, biji getah, ketulan batu kerikil sedang besar atau ketulan-ketulan objek yang berbentuk bulat yang digunakan dalam permainan ini. Jadi objek-objek ni dikenali sebagai buah. Seterusnya, Natasha, boleh saya tahu apa yang awak faham tentang sejarah batu seremban? Boleh Nabila. Batu seremban selalunya dimain pada waktu lapang, di serambi rumah, di dalam rumah atau di mana sahaja mereka mahu dengan memerlukan permukaan lantai yang rata. Pemain juga harus duduk di atas lantai supaya ia lebih senang untuk dimainkan. Dalam permainan batu seremban, terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Permainan ini akan bermula dengan peringkat pertama yang mudah di mana sebiji buah yang dinamakan buah 1 digunakan sehinggalah ke peringkat yang lebih sukar atau peringkat yang teratas dinamakan sebagai buah 7. So, faedah permainan tradisional yang pertama adalah sensory skill anak-anak berkembang sebab batu seremban ni daripada batu ataupun beras yang dibalut dalam kain. Sambil anak bermain tu, sensory skill dia stimulate. Kalau budak yang asyik menghadap gadget je, sel-sel pada tangan dia tak berkembang sebab tangan dia tak dirangsang, tak explore and asyik scroll screen je. And batu seremban ni lagi selamat dari slime yang melekit ataupun apa-apa bahan yang berada di dalam slime tersebut. Faedah yang kedua adalah tingkatkan fokus semasa bermain. Perasan tak bila kita main batu seremban ni, kita akan ada target daripada peringkat bawah sehingga peringkat teratas, daripada batu 1 sehingga batu 7. Contohnya masa kita main batu seremban ni, misi kita nak kena kutip 1 buah. So bila kita baling, otak kita dah target buah mana yang nak kena kutip dulu, and dalam masa yang sama dapat tangkap ibu buah yang kita lambung tadi. Automatik otak kita mula fokus and kejar target. Sama juga masa kita timbang batu seremban tu. Macam dulu masa sekolah kalau kita main, kena gegar meja sebab main atas meja pun boleh mengamuk sebab mengganggu konsentrasi. So, korang ada lagi tahu faedah yang kita dapat daripada permainan tradisional ni selain yang Nisma cakap tadi? Faedah seterusnya yang kita dapat adalah kita dapat belajar susun strategi. So, kenapa Indah cakap kita dapat belajar susun strategi daripada permainan tradisional batu seremban ni? Sebab sebelum kita nak lambung batu seremban tu, otak kita ni dah susun dan letak target. Cara nak kutip buah, cara nak komplitkan setiap peringkat tu. Lagi-lagi bila permainan batu seremban ni letak syarat sama ada tak boleh gegarkan buah lain yang tak diambil, tak boleh jatuh kalau lepas diambil dan macam-macam lagi syaratnya. Nak lambung pun kena ada cara supaya batu seremban tu tak melekat antara satu sama lain dan nak bagi dia jarak-jarak, so dapat lebih senang kita nak ambil. Dan benda ni bergantung dengan apa yang kita nak capai. Contohnya macam batu 1, 2, 3, syaratnya kita tak boleh gegarkan batu lain yang kita tak ambil. So untuk memudahkan kita punya cara baling tu, kita kena meluas. So batu-batu tu akan duduk dalam keadaan jarak-jarak supaya nanti kalau kita nak ambil buah tu, dia tak akan mengganggu ataupun gegarkan buah lain. Akhir sekali, dalam permainan batu seremban ni, kita dapat mengasah skill komunikasi kita. Okay, bila kita nak main batu seremban, mesti kita perlukan komunikasi kan. Seperti nak tahu giliran, nak beritahu peraturan. Dan sambil main, mesti kita nak bercakap ke, berborak. Takkan kita nak diam je kan? Mesti nanti permainan tu akan jadi lebih bosan. Time macam ni lah kita boleh asah skill komunikasi kita. Sambil kita main, sambil kita terapkan cara yang betul untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita gunakan ayat-ayat yang betul. Jangan guna ayat pasar. So, kita punya komunikasi akan lebih tersusun.
Contoh kalau kita main, kita rasa tak puas hati atau rasa nak marah, selesaikan dengan cara yang baik. Tak perlulah nak tinggi suara, nak bermasam muka kan waktu main tu. So, kalau kita dapat berbincang dalam suasana yang tenang, suasana yang baik, kita dapat redakan rasa negatif tu. Betul tak? So, permainan tradisional seperti batu seremban ni bukan sahaja menarik, malah dia dapat memberi faedah kepada diri kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebab itulah permainan tradisional ataupun sukan penting dalam kehidupan kerana ia mendatangkan banyak faedah kepada diri kita. Cara main batu seremban ni, first kita kena tentukan giliran. Sebelum permainan dimulakan, seorang demi seorang, pemain kena menimbang buah bagi mendapatkan mata sebagai penentuan siapa yang akan bermain dulu sebagai pemain pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Cara timbang buah adalah dengan kesemua buah diletakkan di tapak tangan. Lepas tu dilambungkan ke udara, kemudiannya hendaklah disambut pula dengan belakang tapak tangan. Jumlah yang dapat disambut tu dikira sebagai mata. Buah 1. Kesemua buah hendaklah diselerakan dengan cara menabur di atas lantai berkeadaan buah-buah itu tidak bersentuhan antara satu sama lain. Sebiji buah telah diambil untuk dijadikan sebagai ibu dan ibu hendaklah dilambungkan ke udara. Dalam masa yang sama, sementara buah ibu masih berada di udara, sebiji lagi buah hendaklah dikutip. Dan dalam masa yang sama, pemain hendaklah menyambut buah ibu. Apabila telah disambut sebiji buah, hendaklah digenggam di dalam tangan yang di sebelah lagi. Pelakuan begini dibuat berterusan sehingga kesemua buah di atas lantai itu habis dilambung dan disambut. Okey, seterusnya ialah peringkat buah 2. Cara buah 2 dimainkan adalah serupa seperti buah 1, tetapi buah yang dikutip mestilah dengan 2 biji buah serentak. Ini bermakna hanya 2 kali lambungan buah ibu akan dilakukan. Buah 3. Buah 3 pula terdapat sedikit perbezaan. Langkah pertama adalah dengan mengutip sebiji buah dahulu, dan manakala pada lambungan kali kedua, pemain hendaklah mengutip 3 biji buah secara serentak. Buah 4. Pemain mengutip kesemua 4 biji buah di atas lantai dan dalam masa yang sama hendaklah menyambut buah ibu yang telah dilambungkan. Seterusnya ialah buah 5. Di peringkat ini, urutan dari memainkan buah 4, sementara di dalam tangan tergenggamnya 5 biji buah. Sebiji dari buah hendaklah dilambungkan dan 4 biji buah baki hendaklah diletakkan di atas lantai pula serta menyambut buah ibu sahaja. Seterusnya cara bermain batu seremban pada peringkat buah 6. Di peringkat buah 6 terdapat perbezaan. Ianya juga dinamakan sebagai batu tukar, di mana 2 buah dijadikan sebagai buah ibu. Apabila sebiji buah dilambungkan ke udara, maka sebiji lagi hendaklah ditukar dengan yang lain yang berada di atas lantai sehingga selesai. Kemudian pada peringkat batu 7 pula, batu 7 adalah turutan dari peringkat batu 6. 2 biji buah yang masih berada di dalam tangan hendaklah dilambung secara serentak. Sementara itu, sebiji buah haruslah dikutip. Buah ibu hendaklah disambut dengan kedua-dua belah tangan, sebiji di belah kiri dan sebiji lagi di sebelah kanan. Pada buah ibu yang terakhir, lambungkan hendaklah juga disambut. Setelah selesai kesemua peringkat dilalui, pemain hendaklah menimbang buah untuk mendapatkan mata. Menimbang buah di peringkat ni ada 2 kaedah. Cara pertama, sama ada seperti permulaan menentukan permainan, mata dikira hanya mengikut bilangan biji buah yang dapat ditimbang. Tapi jika buah yang ditimbang tu disambut dengan cara mencangkup, maka mata dikira sekali ganda dari jumlah biji buah yang dapat disambut. Sekiranya pemain dapat bermain sehingga ke peringkat menimbang dengan memperolehi mata, maka pemain dapat meneruskan permainan semula, iaitu dari buah 1 sehingga mati. Mati permainan. Sekiranya ibu tidak dapat disambut semasa mengutip buah di atas lantai, tangan mengenai biji buah yang lain atau tidak dapat mengutip buah sehingga ibu jatuh atau semasa menimbang buah dan pemain tidak dapat walau sebiji buah, ianya dikira mati.
atau permainan ditamatkan dan permainan akan diserahkan kepada pemain seterusnya. Untuk pengetahuan anda, banyak larangan yang telah dinyatakan semasa bermain batu seremban ini, tetapi salah satunya adalah ketika memungut buah di lantai, jika pemain menyentuh buah yang lain atau buah-buah yang terhimpit itu bergerak, maka permainan akan dipas kepada pemain lain. Jadi, untuk aktiviti kecergasan yang sesuai sebelum kita main batu seremban ni ialah kita boleh buat aktiviti kecergasan jari. Renggang-renggangkan jari dan jangan lupa main di permukaan yang luas dan tak terlanggar apa-apa barang yang ada di sekeliling kita. Weh, korang mungkin kita main something nak tak? Bosan lah. Aku ada guli tau. Mungkin kita main batu seremban nak tak? Irna, bahayalah guna guli. Kalau terkena tangan kita dengan kuat, tangan kita akan sakit. Apa kata kita guna batu? Sama je korang berdua ni. Nat guna batu lagi sakit dan dapat melukakan tangan. Apa kata kita guna kain je? Lagi lembut dan selamat masa kita main.